Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan, akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Corat-Coret dari Glasgow. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Corat-Coret dari Glasgow ini terdapat pada muka surat 12 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.3.2, membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada hari ini atau OP iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca sebuah teks dialog mengenai corat-coret di Glasgow yang mengandungi 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Yang kedua, mencatat 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk daripada sebuah teks dialog mengenai corat-coret di Glasgow dalam bentuk peta aiting. Berikut merupakan kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini iaitu: pertama, murid berjaya membaca sebuah teks dialog mengenai corat-coret di Glasgow yang mengandungi 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis iaitu sebutan dan intonasi yang betul. Kedua, murid berjaya mencatat 3 ayat tunggal dan 3 ayat majmuk daripada sebuah teks dialog mengenai corat-coret di Glasgow dalam bentuk peta pokok. Murid-murid, sila teliti ketiga-tiga gambar yang telah cikgu tunjukkan ini. Lihat gambar yang pertama, Clyde Auditorium. Yang kedua, Glasgow Science Centre. Dan gambar yang ketiga, Museum dan Galeri Seni Kelvingrove. Cuba teka, mercu tanda ini terdapat di negara mana? Ya, ketiga-tiga mercu tanda ini terletak di Glasgow, Scotland. Pernahkah kamu melancong ke luar negara? Bagus, mesti banyak pengalaman yang telah kamu rasai apabila melancong ke luar negara. Kepada murid yang tidak pernah merasai melancong ke luar negara, murid-murid perlulah berazam untuk melancong ke luar negara pada suatu hari nanti. Murid-murid, sila baca teks dialog dalam laman media sosial Facebook antara Jian Ling dan Jian Hui dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, murid-murid perlulah mengikut cikgu untuk menuturkan dialog yang terdapat dalam buku teks ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Lain sungguh rasanya apabila berada di rantau orang. Kehidupan di sini amat berbeza. Banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Walau bagaimanapun, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Kakak,
Ceritakanlah perihal Bandar Raya Glasgow. Bandar Raya Glasgow sangat moden dan cantik. Bandar raya ini merupakan bandar raya yang terbesar di Scotland. Sistem pengangkutan di sini sangat maju. Tidak sukar untuk bergerak ke sana sini. Setakat ini, kakak telah melawat ke beberapa destinasi menarik seperti Glasgow Science Centre, Clyde Auditorium dan pusat beli belah Glasgow Fort. Tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Wah, seronoknya! Terdapat banyak tempat menarik di sana, sama seperti negara kita. Apabila pulang nanti, saya mahu mendengar semua pengalaman kakak. Jangan lupa bawa buah tangan untuk saya. Sudah tentu. Aduhai, rindunya kakak akan keluarga di Malaysia. Masakan enak ibu tercinta, gelak tawa ayah dan gurau senda kita, semuanya jelas terbayang di ruang mata. Kami pun begitu juga, setiap hari merindui kakak. Diharapkan para murid dapat memahami teks dialog ini dengan sebaiknya. Murid-murid boleh membaca maklumat yang terdapat di sebelah kanan murid-murid, iaitu Glasgow Science Centre. Baiklah murid-murid, mari fahami perbezaan antara ayat tunggal dengan ayat majmuk berserta jenis-jenisnya. Lihat, dalam peta dakab yang telah cikgu tunjukkan ini, terdapat dua bahagian. Bahagian yang pertama, dalam kotak yang berwarna kuning itu merupakan ayat tunggal. Dan dalam kotak yang berwarna hijau itu merupakan ayat majmuk. Kita lihat, kotak yang berwarna kuning itu terlebih dahulu. Ayat tunggal merupakan ayat yang terdiri daripada struktur binaan, subjek dan predikat. Untuk pengetahuan murid-murid, pola ayat tunggal ini terdapat 4 polanya, iaitu frasa nama tambah frasa nama. Yang kedua, frasa nama tambah frasa kerja. Yang ketiga, frasa nama dan frasa adjektif. Dan yang keempat, frasa nama dan frasa sendi nama. Kita lihat ayat yang pertama. Abu, seorang murid sekolah rendah. Ayat ini mempunyai pola ayat iaitu FN tambah FN. Yang berwarna merah itu merupakan frasa nama dan yang berwarna biru itu frasa nama. Kita lihat yang kedua, Remy membasuh basikalnya. Dalam ayat ini terdapat frasa nama dan juga frasa kerja. Frasa nama itu yang berwarna merah Remy dan membasuh itu frasa kerja yang berwarna ungu. Kita lihat yang ketiga, Siti amat cantik sekali. Ayat ini mengandungi pola ayat frasa nama tambah frasa adjektif. Dalam ayat ini terdapat perkataan yang berwarna merah iaitu frasa nama dan yang berwarna hijau itu merupakan frasa adjektif. Perkataannya cantik. Contoh yang keempat, Puan Vani di pejabatnya. Dalam ayat ini terdapat frasa nama dan frasa sendi nama. Pola ayat ini iaitu Puan Vani merupakan frasa nama dan di merupakan frasa sendi nama. Seterusnya, mari kita fahami ayat majmuk. Kita lihat
contoh ayat yang pertama. Abu dan Goh murid sekolah rendah. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat ini merupakan ayat majmuk. Kerana dalam ayat ini mengandungi kata hubung yang biasa seperti tetapi, sambil, atau. Dan juga dan yang telah cikgu nyatakan dalam ayat tadi. Seterusnya yang kedua, Cikgu Farhan menyatakan bahawa beliau pandai bertukang. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat ini merupakan ayat majmuk yang menggunakan kata hubung pancangan komplimen. Kata hubung pancangan komplimen ini terdapat dua sahaja, iaitu bahawa dan juga untuk. Yang ketiga, kereta itu yang berwarna biru. Ayat ini merupakan ayat majmuk yang menggunakan kata hubung pancangan relatif. Untuk pengetahuan murid-murid, kata hubung pancangan relatif hanya satu, iaitu yang. Kita lihat yang terakhir, program itu diadakan untuk mempromosikan jualan barangannya. Dalam ayat ini terdapat kata hubung keterangan, iaitu untuk, agar, kerana, bagi, demi, supaya. Apabila murid-murid menggunakan kata hubung keterangan dalam ayat ini, maka ia menjadi ayat majmuk. Diharapkan murid-murid dapat memahami perbezaan antara ayat tunggal dan juga ayat majmuk dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita sama-sama menganalisis ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam teks dialog kisah coret-coret dari Glasgow ini. Untuk pengetahuan murid-murid, cikgu telah nyatakan di sini ayat yang bergaris berwarna kuning itu merupakan ayat tunggal. Ayat yang bergaris warna merah pula ayat majmuk. Mari kita lihat sama-sama ya. Kita lihat dalam teks Jianling itu terdapat ayat yang digariskan berwarna kuning, iaitu menjadi ayat tunggal. Kehidupan di sini amat berbeza. Kita lihat ayat majmuk pula yang telah digariskan warna merah. Contohnya, banyak perkara yang perlu dipelajari untuk menyesuaikan diri. Dalam ayat ini terdapat kata hubung keterangan, iaitu untuk. Kita lihat ayat yang lain. Walau bagaimanapun, kehidupan saya di sini baik dan selesa. Ayat ini merupakan ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung dan. Kita lihat dalam dialog Jianling di bawah itu, Bandar Raya Glasgow sangat moden dan cantik. Ayat ini merupakan ayat majmuk kerana menggunakan kata hubung. Kita lihat ayat yang seterusnya. Sistem pengangkutan di sini sangat maju. Ayat ini merupakan ayat tunggal. Kita lihat ayat yang seterusnya. Tidak sukar untuk bergerak ke sana sini. Ayat ini merupakan ayat majmuk kerana terdapat kata hubung keterangan, iaitu untuk dalam ayat ini. Dan kita lihat contoh ayat yang terakhir. Setakat ini,
kakak telah melawat ke beberapa destinasi menarik seperti Glasgow Science Centre, Clyde Auditorium dan pusat beli belah Glasgow Ford. Dalam ayat ini terdapat kata hubung iaitu dan, maka menjadi ayat majmuk. Dan kita lihat ayat yang digariskan berwarna kuning itu, tempat-tempat ini sering dikunjungi pelancong. Dalam ayat ini merupakan ayat tunggal. Contoh ayat yang lain iaitu, terdapat banyak tempat menarik di sana, sama seperti negara kita. Ayat ini merupakan ayat tunggal. Lagi, kita lihat, apabila pulang nanti, saya mahu mendengar semua pengalaman kakak. Ayat ini juga merupakan ayat tunggal. Mari kita lihat contoh ayat yang lain. Masakan enak ibu tercinta, gelak tawa ayah dan gurau senda kita, semuanya jelas terbayang di ruang mata. Dalam ayat ini terdapat penggunaan kata hubung iaitu dan, maka ayat ini merupakan ayat majmuk. Kita lihat ayat yang terakhir. Kami pun begitu juga, setiap hari merindui kakak. Ayat ini merupakan ayat tunggal. Diharapkan murid-murid dapat memahami perbezaan antara ayat tunggal dengan ayat majmuk. Kini tiba masanya murid-murid untuk melaksanakan aktiviti yang ketiga ini, iaitu catatkan 3 ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan kisah coret-coret Glasgow dalam peta pokok ini. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Semoga berjaya. Maksudnya di sini, murid-murid perlulah mencatatkan semula ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah kita analisis sebentar tadi dalam peta pokok yang telah cikgu sediakan ini. Maksud di sini murid-murid perlu asingkan, ikut kumpulan ayat tunggal dan juga kumpulan ayat majmuk. Diharapkan murid-murid dapat menjawab latihan ini dengan sebaiknya. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.